Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hairul Fatihi bin Nur Hisham, pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, dan hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Pertautan Keluarga dan Kesejahteraan Psikologi Murid tahun 6. Saya di bawah bimbingan Dr. Daratul Nisa binti Muhammad Karim. Baiklah, pada hari ini saya akan mengupaskan 5 perkara pokok, iaitu yang pertama ialah pengenalan, yang kedua objektif kajian, yang ketiga metodologi kajian, yang keempat dapatan kajian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pengenalan, keluarga didefinisikan sebagai sebuah unit sosial dalam masyarakat dan secara tidak langsung menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhannya. Ini adalah menurut Cik Hasniza dan Fatimah 2011. Menurut Ja'far Al-Yasin 1983, menurut sarjana Islam Al-Farabi, kebahagiaan atau kesejahteraan sesebuah keluarga memerlukan kepimpinan yang baik, iaitu dari ibu bapa yang boleh diharapkan untuk menunaikan tanggungjawab. Seterusnya, pembangunan yang pesat masa kini sedikit sebanyak telah mencorakkan perubahan ke atas kehidupan sesebuah keluarga. Perubahan itu mungkin berbentuk positif dan tidak kurang juga yang berbentuk negatif. Namun, persoalannya ialah sekiranya perubahan itu bentuk negatif yang akan menjelaskan keharmonian dalam sebuah keluarga, semua ini berkait rapat dengan kesejahteraan psikologi seseorang individu terhadap sebuah keluarga, sama ada dari pihak ibu, bapa dan anak-anak. Ini adalah menurut Amran dan rakan-rakan pada 2012. Menurut Sandrock 2014, secara umumnya perapatan adalah ikatan istimewa di antara dua insan yang biasanya ditemui dalam hubungan di antara anak dengan ibu bapa atau penjaga, atau di antara individu dengan rakan taulan. Perapatan ni adalah pertautan. Maksudnya pertautan. Kita tengok apa itu kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan psikologi yang dimaksudkan adalah gabungan dimensi berkaitan dengan penerimaan kendiri, iaitu penilaian positif berkaitan dengan diri sendiri dan kehidupan masa lampau. Mempunyai autonomi, memiliki perasaan terus berkembang dan maju sebagai individu, iaitu pertumbuhan personal, percaya bahawa kehidupan adalah penuh dengan keazaman dan bermakna, iaitu matlamat hidup, mempunyai hubungan berkualiti dengan orang lain dan memiliki penguasaan terhadap sekitaran dengan adanya keupayaan untuk mengurus kehidupan dan dunia sekeliling secara berkesan. Ini adalah menurut Riff dan Kies 1995. Kesejahteraan psikologi dalam kalangan ibu bapa dan anak akan mempengaruhi sebuah keluarga itu untuk mencapai matlamat sebagai sebuah keluarga yang baik dari segi perhubungan, komunikasi, pengeluaran perasaan, kelapangan masa dan kehidupan seharian. Pengukuran kesejahteraan psikologi seorang individu sebenarnya turut melibatkan sebuah keluarga masa kini. Bagi objektif kajian, pengkaji telah menyediakan 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti kualiti pertautan bapa dan pelajar-pelajar tahun 6. Yang kedua adalah mengenal pasti kualiti pertautan ibu dan pelajar-pelajar tahun 6. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi pelajar-pelajar tahun 6. Baiklah, ini adalah merupakan kerangka konseptual untuk kajian ini. Okey, jika kita dapat lihat, terdapat 2 pemboleh ubah, iaitu yang pertama adalah pertautan keluarga, yang kedua adalah kesejahteraan psikologi. Pertautan keluarga tu terbagi pada 2 pula, iaitu pertautan ibu dan pertautan bapa, yang menguji 3 aspek, iaitu aspek pertama kepercayaan, yang kedua komunikasi, yang ketiga perasaan rasa tersingkir.
Manakala untuk pemboleh ubah yang kedua, kesejahteraan fizik psikologi, akan menguji 5 aspek, iaitu yang pertama emosi positif, yang kedua negatif, yang ketiga kepuasan hidup, yang keempat kefungsian psikologi, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat metodologi kajian. Reka bentuk yang digunakan adalah berbentuk tinjauan, iaitu survey research. Kaedah tinjauan digunakan kerana ia memudahkan penyelidik mengetahui sejauh mana kualiti pertautan keluarga boleh mempengaruhi kesejahteraan psikologi responden sekarang. Jenis tinjauan yang digunakan adalah cross-sectional survey, di mana pengumpulan maklumat daripada responden dapat dilakukan pada satu masa yang ditetapkan sahaja. Teknik ini adalah satu teknik kajian yang popular dalam kaedah tinjauan atau survey. Menggunakan borang soal selidik dan dijalankan di Sekolah Kebangsaan Seri Bukit Pasir. Seramai 80 orang pelajar tahun 6 telah terlibat. Saiz sampel ditentukan dengan menggunakan formula yang dicadangkan oleh Cressy dan Morgan 1970. Persempelan dan sampel kajian, 80 orang sampel pelajar telah dipilih untuk menjawab soal selidik. Jenis persempelan adalah persempelan rawak mudah seperti jadual yang telah dicadangkan oleh Cressy dan Morgan 1970. Kaedah pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder, yang mana data primer adalah data yang kita perolehi daripada responden yang telah menjawab, yang telah memberi respon kepada soal selidik yang telah diberikan. Manakala yang kedua adalah data sekunder, iaitu data yang boleh kita perolehi daripada mana-mana buku atau jurnal. Seterusnya adalah instrumen kajian menggunakan borang soal selidik. Menggunakan 2 borang soal selidik, iaitu yang pertama inventory pertautan keluarga yang mengandungi 29 item soalan, dan yang kedua adalah WHO5 Wellbeing Index. Ini adalah 2 instrumen yang telah digunakan pengkaji untuk mendapatkan respon-respon untuk kajian ini. Dapatan kajian dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 12. Yang kedua menggunakan statistik deskriptif, iaitu min dan peratus, bagi melihat tahap kualiti pertautan ibu, ayah dan tahap kualiti kesejahteraan psikologi. Dan yang ketiga, dapatan kajian ini adalah berdasarkan 3 objektif tadi. Yang pertama adalah tahap kualiti pertautan bapa pelajar-pelajar tahun 6. Yang kedua adalah tahap kualiti pertautan ibu pelajar-pelajar tahun 6. Dan yang ketiga, tahap kesejahteraan psikologi pelajar-pelajar tahun. Baik, seterusnya mari kita melihat dapatan kajian tentang kualiti pertautan bapa pelajar-pelajar tahun 6. Saya telah bahagikan kepada 3 tahap, iaitu tahap yang pertama tahap rendah, tahap yang kedua adalah tahap sederhana, dan tahap yang ketiga adalah tahap tinggi. Daripada jadual di atas didapati min bagi pertautan bapa dalam kalangan pelajar secara keseluruhannya ialah 2.783. Ini menunjukkan kualiti pertautan bapa adalah berada pada tahap sederhana. Baik, kita lihat pula kualiti pertautan ibu pelajar-pelajar tahun 6. Okey, bila kita rujuk jadual daripada jadual atas, dapati min bagi pertautan ibu dalam kalangan pelajar secara keseluruhannya ialah 2.864. Ini menunjukkan kualiti pertautan ibu adalah berada pada tahap sederhana juga. Alright. Baik, untuk memboleh ubah seterusnya mengenai pasti tahap kesejahteraan psikologi pelajar-pelajar tahun 6 juga saya bahagikan kepada 3 tahap. Jika kita lihat jadual, min menunjukkan tahap kesejahteraan psikologi pelajar-pelajar tahun 6 berada pada tahap sederhana dengan bacaan min-nya adalah 2.82. Baik, sebagai pengakhiran, sebagai kesimpulannya,
kita recap balik. Min bagi petautan bapa dalam kalangan pelajar secara keseluruhannya ialah 2.783. Ini menunjukkan kualiti petautan bapa adalah berada pada tahap sederhana. Yang kedua, min bagi petautan ibu dalam kalangan pelajar secara keseluruhannya ialah 2.864. Ini menunjukkan kualiti petautan ibu adalah berada pada tahap sederhana. Dan yang ketiga, min bagi kesejahteraan psikologi dalam kalangan pelajar secara keseluruhannya ialah 2.82. Ini juga menunjukkan kualiti tahap kesejahteraan psikologi pelajar adalah berada pada tahap sederhana juga. Baik, kita lihat implikasi kajian. Yang pertama adalah komunikasi adalah perkara paling penting dalam pembentukan psikologi pelajar yang sejahtera. Ini membawa maksud ibu bapa sebagai ibu bapa haruslah bertanggungjawab atau memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk psikologi pelajar yang positif. Ibu bapa perlu sentiasa atau perlu sering berinteraksi dengan anak-anak supaya dapat membentuk psikologi yang sihat untuk anak-anak. Baik. Yang kedua, sebagai seorang kanak-kanak yang bakal menempuh alam remaja, mereka seharusnya mempunyai emosi yang baik dan sejahtera. Jika mereka mempunyai psikologi yang baik dan sejahtera, mereka akan dapat berfikir dan menilai dengan baik perbuatan yang akan mereka lakukan. Yang ketiga, implikasi kepada masyarakat. Masyarakat harus mengutamakan kesejahteraan psikologi anak-anak mereka berbanding terus menekan mereka dengan kejayaan dan kecemerlangan intelektual sahaja dengan membelakangkan aspek yang lain. Baik. Kesimpulannya, ia dapati bahawa tahap kualiti pertautan ibu, ayah dan tahap kesejahteraan psikologi murid tahun 6 adalah pada tahap yang sederhana. Ibu bapa haruslah sentiasa memainkan peranan dalam membantu perkembangan psikologi yang baik kepada anak-anak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak, baiklah, sampai di sini sahaja perbentangan saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.